Yang tu kena ngaji bab zakat lah, letih lah. Tak, dia melerik lah sikit nak cerita tu kan. Panjang tu nak cerita tu. Pasal dia kena, kalau nak tak cerita tu, kena cerita daripada bawah tu, tak baca lagi bab kapai. Itu je sikit. Betul lah. Dari segi tu, yang duit zakat, dia lah untuk asnaf. Kalau saya sebut mudah ni, kalau memang antara asnaf tu orang berhutang. Boleh ambil pun 1/8 saja. Itulah. Saya sebut cukup macam tu pun rasa dah boleh dinilai betul atau salah pengurusan dia. Pandai pun. Pergi sekolah sains tak apa. Pergi ngaji agama tak bagi. Bagi pun adalah setahun 5,000. Yang ngaji akademik bagi sampai 50,000. Apa ni? Tak betul. Okay, siap. Cukup. Nak minta bersuara memang bakat bercakap lagi. Saya tahu kan. Semua keluar perasaan habis. Okey, kita nak bagi faham Rosbu tu. Okey, kita tengok sikit. Bila dah sabit Rosbu, apa bala bahana celakanya? Teruk oi. Betul. Pertama kata dia, man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu. Pertama macam ni. Yang ni pun kalau ada orang terlibat, siapa buat kerja ni nak taubat susah tau. Maksud apa? Pertama, man ghasaba, siapa-siapa rampas. Apa tak ada rampas yang lepas lah. Dia rampas apa? Malan kata. Rampas kata. Li ahadin bagi seseorang. Masalah kita bicara masalah kata. Masalah rampas kuasa macam ni. Masalah kuasa dia bukan kata. Macam mana pun kita tak diajar dengan kaedah rampasan-rampasan kuasa. Lagipun kuasa ni, dia kuasa dia ialah, apa saya sebut, kalau duit dia panggil apa? Spekulasi. Spekulasi. Kuasa dia spekulasi. Dia bukan benda. Dia bukan benda. Jadi siapa jatuhkan orang ni, naikkan orang ni. Orang ni merintah. Jadi dia hal. Dia bukan benda. Tapi kalau harta benda kau ambil, kaedah pertama, anda sebut tentu je sikit kan. Rampas kuasa lain. Cuma rampas jawatan. Itu rampas kuasa. Kita tak dia macam-macam syarah tu panjang mak tu lah. Macam mana pun saya dah sebut. Kita bicara ni rampas kata. Masalah pun masalah muamalat, bukan masalah wilayat. Bukan masalah pemerintahan. Masalah ni masalah kata benda. Jadi siapa ambil harta orang lain dengan rampas li ahadin, harta pula untuk orang lain punya, kaedah pertama, lazimahu radduhu. Lazim akan dia akan man al-ghasib ini raddu kembali balik. Kaedah pertama pulang. Bila pulang? Kalau ada bendanya lagi lah. Dan pulang ke siapa? Lima lagi. Satu beras itu dirampas. Beras mana boleh rampas? Dirampas je. Kalau kita nak bayar pun, kalau setelah dirampas, dia bagi tak? Siapa biasa tahu maklumat custom, tahu tak? Katalah dia dah rampas lori. Dengan atas, katalah ini barang kawalan lah. Waktu kita pun mohon apa-apa dan bayar lah nanti berapa kan. Dia nak kena duty import apa kan. Katalah itu gini kita nak bayar. Bayar pun dia buat harga gila punya. Memang lebih harga beras betul. Harga beras pun apa duit. Pula tu macam-macam lah nak sembang tu. Macam mana pun nak kata, kalau tak nak bayar, agak-agak dia bagi tak? Jangan rampai tu kan. Betul dia buat apa? Bagi dia lelong. Kalau banyak dia akan hantar ke pembendaraan. Kalau sikit dia lupuskan je. Ikut dia nak bagi. Kadang-kadang dia jual balik. Lelong pun cara dia lah. Betul? Sah ke jual beli? Satu, jangan belilah barang custom. Jangan kata beli. Bagi free pun tak boleh ambil. Pasal apa? Bukan dia punya, orang punya. Kalau tak tahu tu lain hal. Tapi tahu tak boleh ambil. Okey, nak sebut tak ni? Untuk dia esok katalah menyesal aku baru tahu salah aku punya. Macam mana dia nak taubat? Siapa yang rampas tu? Kau rampas apa? Beras selori. Lazimahu radduhu, hantar balik. Beras dah tak ada, berapa kampit itu nilai. Dia kena bagi misil. Bagi balik beras 1 lori, 1 trailer. Kalau sekampit. Apa yang kau ambil tu?
Kalau barang tu dah tak ada seumpama itu, nilai harga. Baru nilai harga nanti sana dulu. Bagi habis dulu. Itu kalau benda makan. Kalau dia rampas tu kereta, rampas tu motor, pertama memang radhu. Bagi balik motor pada tuannya. Okey. Bagi perhabis itu. Dia ada 3 benda yang sebut itu. 1. Rasanya baca mata dia dulu. Kalau tengok mata, tengok Arab tu. Pertama kena hantar radhu. Yang kedua, arsyu naqsi. Asal bahasa arsyu ni imbuh kekurangannya. Memang dia guna bahasa tu, bahasa kitab lama hotel tu. Imbuh kurang ni maksud dia macam mana? Katalah dia rampas motor. Masa dia rampas tu, motor tu harganya 4,000. Katalah gitu. Sekarang susut nilai ya, bahasa susut nilai. Sekarang bila dia pulang, motor tu kalau pergi kedai berapa orang ambil? Istilahnya market price dia. Dengan harga yang dia hantar balik tu. Berapa? Katalah dia dah pakai setahun, susut nilai sekarang 1,000 je. Masa dia ambil 4,000. 3,000 kena bayar. Apa bayaran tu? Nama apa? Arsyu naqsi. Imbuh kurang. Imbuh susut nilai. Dalam masa yang dia dah ambil tu, imbuh susut nilai tu. Barang kena hantar, imbuhan susut nilai, tak habis. Nombor 3. Wa ujratu misli. Dan kena bayar sewa seumpama. Contoh motor dia pakai setahun. Motor harga 4,000 tu dengan kualiti punya tu, kalau kira sewa, sehari berapa duit orang ambil? RM10. Katalah gitu. Sebulan 300. Setahun kali 3,600. Itu bukan selesai. Itu untuk sewa. Cas. Pasal hang rampai. Bagi free tak. Kalau ada pun cas sewa. Cas sewa. Dia atas apa yang dia rampas. Jadi pulang motor, susut nilai, sewa. Taklah mahal, tak mahal. Tapi itu kesalahan. Sekarang terbalik. Betul lah tu. Kat kita yang kena. Betul. Betul. Tukang tarik kan. Sewa tapak. Kita yang kena bayar. Betul. Mak. Tu kata orang kafir dia guna sistem tu bukan dia nak bela rakyat. Dia mencekik rakyat. Dan kerajaan kita pakai sistem tu. Memang dia pakai. Jadi bukan kita yang jadi senang dengan sebab ada kerajaan. Kerajaan yang senang dengan sebab kita. Semua dia cukai. Kita asal isu rampai tu. Tu macam mana pun bawa baca mata. Tak syarah lagi. Susut nilai tu maksud dia macam mana, Ustaz? Susut nilai. Dia beli 3,000. Okey. Masa dia ambil tu berapa nilai? Kena nilai semasa lah. Harga semasa ke macam mana? Ustaz, kalau istilah susut nilai ni, dia kena kira harga semasa, masa dia ambil. Lepas tu masa dia nak pulang, berapa dah harga yang boleh pakai tu, berapa harga tu. Itulah dia kena bayar. Yang susut nilai tu. Katalah kereta ni masa keluar dulu, masa dia buat lari dulu, harga dia 60,000. Sekarang kalau pergi kedai, pergi mana, habis-habis orang nak 10,000. Susut nilai kereta memang kena pulang. Tapi 5 kalau tak ada 50 dengan 60 dengan 10, 50,000 dia kena bayar susut nilai. Lepas tu berapa tahun dah dia dah pakai? 3 tahun. 3 tahun kalau kereta sewa, berapa orang sewa sebulan? Alza, sebulan berapa? 200. Kira lah 200 kali. Berapa tahun tu yang kau pelari kereta orang tu? Kau pakai tak pakai lain kira. Itu tak ada masalah tu. Tapi charge sewa. Pasal apa? Kau rampai. Rampai orang tak bagi saja, tak ada orang reda dengan rampasan. Jadi pinjam ni tak, pinjam suka rela. Ni tak nak suka punya. Bila tak nak suka, apa cas yang boleh kena? Atas kaedah adil, fair, win-win condition. Apa win-win condition? You ambil, you dah pakai, it's fair to you to pay me what you use. Tu win-win condition tu. Guna pilah istilah dia mah kan. Untuk bunyi support tu. Win-win condition. You dah pakai, and then you pay. Nak pay apa? Pay, selalu orang sewa apa? Itu yang kena pay. Kalau kata rumah, sekarang dia halau kita. Berapa tahun dia duduk? 10 tahun. Rumah siapa tu? Rumah kita. Dulu berapa nilai dia? Sekarang nak jadi susut nilai berapa? Rumah. Tahu. Maksud saya tu, kalau rumah tergeni, kan, maksudnya dengan sebab dia duduk lama tu, yang ni rosak kena baik boleh ni. Apa-apa dengan dulu punya, yang jadi susut nilai dengan dulu tu. Boleh faham saya sebut nak kita susut nilai tu. Yang tu dia kena bayar. Lepas tu berapa tahun? 10 tahun aku duduk rumah tu, kau halau aku ya.
Berapa sewa sebulan? Kalau nak kira cas homestay, mampu kau? Pasal semua barang ada dalam rumah. Mampu tak kau? Bayar. Itu akibat rampai. Itu dunia, akhirat sana mampus. Sampai lubang tercingok cari sama luhu. Jadi kalau diselesai ke dunia, dia akhirat kena lagi tak Ustaz? Dah selesai dunia tak ada lah. Sudah, tapi nak kata siapa buat kerja tu nak tobat susah tau. Satu, siapa ada kerja tu berhenti. Iya. Saya pasal saya ada guru yang saya ngaji, ada ustaz-ustaz yang saya pernah jumpa, yang dia dulu kalau ustaz, yang pernah ada seorang ustaz, ada seorang ni asal dia tak ustaz, tapi pasal dia dulu kerja custom, dia dulu pegawai custom. Yang cerita ni tak cerita tu banyak, tapi saya nak sebut ni, dia dulu custom orang pangkat tinggi, tapi dia rajin mengaji. Dia mengaji ni, dia jumpa satu tok guru, dia ikut pengajian. Lepas tu pasal dia orang pangkat tinggi kan, jadi mengendil lah jumpa tok guru kan. Suruh berkenalkan yang ni siapa pegawai ni. Ni, tu orang tu bawa pergi jumpa lah tok guru lepas ngajar. Kenalkanlah diri, orang lelaki, pegawai besar, gaji besar dalam custom. Kenalkan. Tu kerja kat mana tok guru tanya? Kerja custom. Sebut je kerja custom, asal senyum kan. Paling muka tu. Kawan tu punya terasa hati, tok guru paling muka pada aku. Siapa? Dia tak tahu dia tak tahu. Tanya apa siapa tok guru paling. Cerita lah. Pasal kau sebut kau custom. Custom kenapa? Apa masalah custom? Salah ke? Saya buat tanggungjawab. Ini kerja saya. Kalau kerja pun, kalau kerja kau pembunuh upahan, kerja ke tu? Kerja bodoh namanya. Saya nak sebut kerja bodoh tu. Jangan buat kerja bodoh. Kerja yang salah, mana boleh buat. Satu, kalau jadi anjing kerjaan pun jangan jadi anjing. Kena jadi kucing. Istilah kucing tu faham guna bahasa kiasan sikit. Tak faham tanya lain tak tu. Saya kena bagi fakta ni, bagi dengan bahasa balarah ni tak faham bahasa kiasan pula. Apa saya nak sebut ialah, jadi bila dia tanya tu, salah besar. Sampai dia melenggung fikir high dia ni. Berdosa sampai tok guru paling muka, susah hati kata dia ni kat dunia, akhirat macam mana? Sampai decide berhenti je. Ngerti? Mula-mula dia sebah buat apa? Nega si lemak. Bini mana yang si lemak? Dia tukang mungkui. Goreng pisang, si lemak ni sampai senang lah ni. Tapi nak sebut apa? Pegawai besar tapi dapat hidayat, dia faham apa benda haram. Kalau tok guru dulu, kalau saya pun kalau duduk dengan arwah Pak Teh dulu, dia kalau sebut buat custom ni, siap lah tengok dia berlatih lagi. Selalunya macam mana saya nak cerita kampas tu. Kalau kata custom, selalunya kalau pegawai baru bertukar, selalunya kan orang tak tahu macam mana tok guru punya stand di atas custom ni. Kadang beras lah, minyak lah, kampas gini lah, toto lah, apa-apa lah. Buat apa? Hantar pondok lah. Buat kebajikan. Lagi hantar lah ke pondok. Hantar buat apa? Kita lah tu guru buat apa ni? Beras. Lagi apa? Inilah, adalah minyak lah, apalah. Buat apa ni? Buat kebajikan. Beras mana ni? Kami daripada beras custom. Pegawai suruh hantar. Pasal apa buat kebajikan, kalau tak jadi sisir buruk je dalam khazanah. Kata dia, untuk buat apa? Tok guru kata apa tak tahu? Dengar dia sebut. Nak bagi kami makan api neraka. Ayat tu lah, belah tu. Bahasa macam tu. Takkan nak tinggal tu? Nak apa? Nak bagi kami makan api neraka. Tu lah, belah. Itulah keadaannya motor dia, bukan motor JPJ. Kata dia pasal tak ada rotek. Lah tak ada rotek, berdosa apa? Jadi dia yang buat pasal bagi orang salah, untuk dia charge bagi orang salah lagi. Boleh faham tak dia kata apa? Dia yang buat undang-undang kena ada insurans, dia buat undang-undang kena ada rotek. Padahal dia bayar tu untuk kepentingan dia. Insurans macam apa? Dia nak tag dekat insurans tu. Dia nak rotek macam tag rotek tu.
Tengok sisi gini. Motor tak bayar lah. Tak ada pula. Tag lagi. Motor rampas lah motor. Dia sini undang, dia baling batu. Dia kata orang tu baling dia. Tak test tak betul. Bagilah betul lah. Macam mana? Dia kalau masalah ada benda-benda istilah casing apa kalau akan sebut enjin apa yang tak betul tu, dia di atas peraturan, takut ada kecurian, ada penipuan. Macam mana pun saya sebut sikit ni. Macam mana lelaki boleh tukar jantina lulus, modified kereta tak lulus, tak kelakar ke? Saya nak bagi undang-undang macam tu je. Boleh faham tak saya cakap apa? Jadi kalau takat modified apa masalah, kereta sendiri. Cuma itu peraturan dia yang buat undang-undang tu. Atas kawalan asalnya supaya jangan ada kecurian, jangan ada macam tu kan. Tapi jadi undang-undang bodoh pula. Pasal ni nak tukar tak boleh. Mesti ni nak tu kena buat. Kelulusan sana, kelulusan sini, surat sana, surat ni import. Ni ambil lulus masuk puspakom pula lagi. Cek lagi, asap lagi, kali hijau lagi. Memang ada benda-benda keselamatan yang penting di situ. Tapi ada benda-benda kadang tak apa benda lah dia cas. Tinta cas, tambah pelat. Pelat. Macam tu lah. Kalau nak merepek macam tu lah. Okey. Kalau nak bising tu. Jadi ada benda yang dia ambil, benda yang tak sepatutnya dia ambil. Jadi kalau kata dia ambil motor pasal tak ada road tax. Road tax tak ada pasal insurans tak ada. Insurans pun pasal ada saman tak bayar. Jadi puncanya dia yang masalah. Saya nak bayar tapi tak boleh bayar. Bobi dengan bahasa itu kan. Tapi macam mana pun, semua tu kalau tengok salah-salah sana. Apa dia? Dia yang suruh insurans, dia yang suruh road tax. Betul dia suruh pasang lampu siang hari. Betul semua dia saman kita. Untuk lesen pula tak perhidup lesen. Lesen ada boleh bawa. Tapi tak perhidup lesen. Tak perhidup lesen, denda tak ada lesen lagi. Padahal tak ada lesen jadi bodoh ke? Lesen. Itu hari ni mati. Pukul 12 tu hidup kan. 12:01 minit, boom, blur. Betul tak? Pasal dah hari tabih mati. Macam mana tak boleh top up, tak boleh telefon. Tali top up dah habis. Macam tu ke? Hidak bila hidak, apa masalah? Bukan gaduh perhidup lesen. Lesen kan gaduh perhidup. Kalau doktor tak apalah, kemahiran nak bedah tak boleh, tangan duk ketor tu tak boleh lah. Sikit-sikit ayat itu kan. Dia buat motor tak ada masalah kerana lagi lama lagi pakar. Tapi sebab tak hidup lesen kena denda. Apa ni? Saya nak ajar apakah dia rosbu tu yang dia ambil bayaran, yang apa maksud syarak yang membenarkan supaya dia boleh ambil bayaran itu. Itu kita bicara tu. Istilahnya rampas tu. Rampas Bible. Okey. Lah dia kalau ikut undang-undang Islam tak betul lah. Benda-benda yang dayah, benda tak betul, benda tu patutnya dihapus kan. Macam tu lah. Kalau ikut dari segi undang-undang Islam. Jadi pulang balik dia orang lebih menguatkan kuasa sivil daripada undang-undang syariah. Syariah tak ada daulat, tak ada autoriti untuk bertahan. Walaupun kalau ikut salah dalam perundangan negara yang kata tambah ada cetak, ada sebar kan, katalah ada isu-isu salah macam tu. Itulah. Jadi atas kata pulang tu sepatutnya kalau kerajaan Islam tak pulang. Kita sebut atas jawapan kerajaan Islam. Atas kerajaan Malaysia tengok apa dia orang nak buat. Itu kot. Jadi apa kita dok sebut semua tu semua cerita rampas tu. Tak cerita bagi faham rampas tu benda. Pasal nak bagi faham tu faham apa? Faham rampas tu lah. Cukai apa? Cukai apa? Cukai kita barang banyak ke dari luar negara ataupun yang cukai yang beras macam tadi lah. Cukai dia tetap memang ada had yang cukai dia tu boleh Ustaz. Betul lah. Kalau bahasa cukai tu dia ada satu bayaran. Pasal apa dia bayar? Sewa. Itulah. Itulah. Itu yang nak sebut. Yang kalau umum bahasa dia istilahnya setiap bayaran yang diambil oleh baik kerajaan ataupun individu, yang bayaran itu tidak ada apa-apa peraturan di atas wajah syarak yang membenarkan supaya bayaran itu dikenakan atau diambil oleh pihak baik individu atau kerajaan, bukan atas jalan sewa, bukan upah, bukan jual beli.
Tak ada. Tapi semata-mata minta. Denda jadi. Atas mana denda lah apa. Lalu je kena bayar. Apa ni? Bukan. Apa masalah lalu kena bayar? Apa masalah? Kalau macam tu kan. Okey. Saya dari DPJ ya. Kan duit kompang, duit tu gunanya nak bantu juga rakyat. So kita ni makan duit tu juga lah Ustaz. Kita tu. Ya. Okey. Kaedah pengurusan negara, dia ada kaedah macam ni. Hatta kalau negara Islam sekalipun, antara duit tu duit ghanimah, ada duit orang murtad, dia ada, maksudnya satu pengurusan harta suku lah. Zakat satu zakat dia bagi pada asnaf. Jadi harta-harta yang daripada islah, yang untuk masalah, untuk pembangunan negara ni, macam-macam duit ada. Ada rampas, ada orang buruk, katalah ni duit rapi murtad, duit macam ni. Harta pesaka tak habis, ni tak dituntut, harta jumpa tengah jalan, yang bagi kat kerajaan gini. Yang tu dia bangun. Yang tu walaupun katalah tengok ada duit haram, bila di dalam pengurusan kerajaan harus diguna. Pasal di dalam pengurusan kau tak jadi harta sia-sia, idaatul mal. Dalam bab pengurusan ada macam tu. Pengurusan negara, pemerintah ada macam tu. Pula tu dia ada istilah tabung khas, bab tu. Jadi atas kata duit tu guna untuk kita balik kan. Yang atau apa tak lagi kalau dengan bahasa gini, duit tu dia rolling balik untuk bayar gaji dan sebagainya, bagi BRIM. Duit tu bagi BRIM. Jadi atas kita, dia bagi BRIM atas nama pemberian mereka untuk membantu kita punya kesusahan. Katalah dengan bahasa gitu. Atas pemberian macam tu, halal ambil. Sumber dia macam-macam lah. Duit sawit ada, duit babi ada, duit arak ada, duit macam-macam lah. Duit JPJ apa, macam tu lah, duit kampung-kampung tu macam mana? Nisbah diberi atas wajah tu harus ambil. Macam mana pun nak sebut, nak warak ke lah, tak bayar, tak terangin aku. Kalau nak warak, itulah dari segi harta nak ambil. Dalam bab pengurusan negara ada keharusan ambil. Saya jawab soalan. Okey. Maknanya gaji dia tu haruslah. Satu yang kata, kalau katalah kita bukan kerja yang macam tu, katalah kita kerja betulnya, kerja jadi postman buat misal contoh. Jadi hantar, benda tu tak ada masalah tu. Untuk gaji pula, gaji kerajaan, duit gaji kerajaan. Tahulah duit apa dia. Macam mana? Harus. Pasal apa? Dia pasal ada halal haram. Kita ada belajar itu prinsip muamalah dengan orang, harta ada halal haram macam mana? Harus. Harus ambil. Nak warak tak payah kerja postman, janganlah kerja dengan kerajaan. Kerja sendirilah. Tak kira banyak pekerjaan lah. Macam-macam tambah manusia ramai ni. Kau meniaga goreng pisang pun kaya daripada orang jadi pegawai lagi. Tengoklah saya kat bawah. Buat istimewa pula goreng pisang, cicah sampai belacan. Tengoklah aku. Iya. Ya Allah. Cicah kicap bubur picit. Asal limau sikit. Jual siap bungkus. Siap. Ui. Tak jaya nanti saya ajar formula tu. Okey, siap. Tak adalah saya bagi formula. Jual air pun senang. Pandai pula air sedap pula. Soya ke apa. Tak ada belajar kan saya. Saya turun ilmu apa orang lah. Anak murid. Anak murid apa? Anak buat kicap tak pandai. Pasal tak pandai buat ibu kicap tu. Ada guru saya seorang dia pandai tapi dia tak mau turun ilmu tu. Kedekut sikit. Dia kata dia takut saya buka kilang kicap. Apa masalahnya? Saya bagi free kicap kata. Tak apalah sikit je terang tu. Kalau ada saya buat lah. Pasal orang tak tahu benda tu kan. Masa soya tu nak buat ibu kicap yang boleh jadi karamel, tak karamel apa benda tu. Yang dia orang punya kacang tu nanti air daripada soya tu dia buat kicap. Untuk dia punya kacang tu dia akan buat tocu jual. Tu. Yang tocu tu soya peram lah tu. Yang air dia tu nanti buat kicap. Itu ibu kicap tu. Kicap tak ada tu tapi banyaknya ambil kacang. Buah nama Melayu. Okey, siap. Itu cerita lain tu, formula lain tu. Bagi habis ni tu. Lazimahu, baik. Jadi kalau nak hantar balik, hantar lima likihi. Satu kalau kerja custom berapa jenis rampai-rampai ni, nak tobat susah pasal dia kena bagi kat pemilik tu. Bukan boleh biar tepi jalan tu. Macam taubat jugalah Ustaz, kita jumpa orang. Ya, betul. Tapi bukan dia semua kerja yang tu
Macam mana dengar saya sebut. Pegawai suruh kerja merampas. Siapa salah besar? Pegawai ke orang yang merampas? Ibu tu saya ada tanya soalan macam tu kan. Ibu ayam dengan ayam, siapa salah besar? Ayam lah. Dia yang buat kerja tu. Ibu ayam ambil duit je. Ibu ayam tu yang kalau kena rejam, kena ngotan. Ibu ayam dosa salah pasal dia urus benda tak elok. Kalau dia pun jadi ayam, memang dia kena sekali lah. Faham saya nak sebut apa? Jadi, kalau upah orang bunuh, siapa salah? Orang upah ke orang bunuh? Salah dua-dua, salah. Tapi salah bunuh orang yang bunuh, salah bukan orang upah. Jadi, cas bunuh, cas orang bunuh bukan cas orang upah. Orang upah salah upah. Dia akan menyuruh benda tak elok. Tapi salah bunuh, cas pada pembunuh. Bukan cas pada orang upah. Jadi kalau pegawai suruh kerja rampas, siapa salah? Pegawai ke? Orang rampas. Siapa yang kena taubat, kena hantar barang? Pegawai ke orang? Orang yang rampas tu. Tu teruk. Pegawai, dia pegawai ya. Jadi yang jadi teruk esok kita yang susah taubat. Kalau kita buat kerja tu, kita pula bengih lah. Rampas. Kita kepala dia tu. Teruk. Nak taubat susah tu. Baik, balik bagi 5 lagi. Walau gharama ala raddihi ad'afa qimati. Baik. Walau gharama, baik. Dan dia kena hantar balik ni bila barang tu ada walau gharama, walaupun dia gharama maksudnya dia akan terpaksa berhutang, dia akan terpaksa menanggung beban hutang ala raddihi di atas mengembalikan dia ad'afa qimatihi, berganda-ganda harga pasaran benda yang tinggal yang dia kena pulang tu. Katalah motor buruk dia kena apa ni. Tuannya ada mana sekarang? Ada di Australia. Jauhnya. Untuk berapa duit dia nak hantar motor buruk ni? Pos tak boleh kena naik. Katalah berapa belanja pos? Ni 3,000. Motor buruk tu harga RM50 je. Tapi kaedah asal kena hantar dulu. Itu dia punya pertama. Macam mana pun kalau tak nak, kau dealing ni elok-elok, aku yang rampas harta kau dulu, aku nak pulangkan balik. Macam mana ni? Motor pun masih ada. Aku kena hantar ke? Kata dia, yang hak aku adalah hak aku. Aku nak juga. Walaupun bangkai sekalipun. Hantarlah kau. Sekalipun engkau motor buruk tu harga RM50, engkau terpaksa membelanjakan 4 juta untuk hantar ke sana. Kau hantar. Itu nasib baik lah kau. Kalau dia kata daripada 54 juta bagi habis itu, baik bagi aku 4 juta. Macam mana? Setuju tak? Tak ada kalau aku nak bangkai pun kau hantar 4 juta. Kau jangan. Okay. Apa sih dia? Dulu kau pandai-pandai ngambil air dia pasal apa? Memang akhirat esok balas macam tu. Dan jangan tak tahu dengan mak anak, dengan mak ayah kita kelahi macam tu esok. Tu yang yauma yafirrul mar'u min akhi, lari daripada adik-beradik tu, wa ummihi wa abi, bapak selagi ada peluang berdakwa, aku berdakwa kau. Baik kata benda. Anak bagi tak masa mana masing-masing nak lepas diri, lepas api neraka je tu, tak ada kesian apa. Orang bagi duit kat anak ni untuk anak-anak, mak ambil berpokit belanja beli rantai. Anak orang bagi ke anak, mak sapu. Dapat bantuan one off. Anak punya tu, bapak sapu. Mampu kau? Esok anak kau dakwa kau. Mampu mak anak kau sebab kau masuk neraka. Tapi kalau anak dia tak tahu lah. Anak dia tak tahu. Orang bagi ke anak tak tahu. Mak tu berada di sana. Sana mak bapak lah jawab. Anak memang tak tahu kat dia tak apa. Tapi pembicaraan dia, tangan akan cakap. Aku dapat RM10, aku dapat RM20. Tak, dia itulah disebab harta dia. Katalah dapat bantuan kerajaan OKU 20,000 ke apa kan untuk dia. Atas nama dia, ibu bapa wajib jadi pemegang amanah menguruskan harta dia untuk belanja dia. Tapi bukan jadi harta mak bapak, tidak. Harta dia. Harta mak bapak. Tak, biar tak guna. Kalau dia mati, dapat pesaka kita. Kalau kita mati pun dia ada buang pesaka walaupun dia OKU. Yang ni yang kata hak orang adalah hak orang, hak kita adalah hak kita. Bila ambil hak orang, jangan.
Ni. Ya. Okey, siap itu. Walazimahu aidan, dan kena bayar arsyuk naqsihi. Kena bayar imbuh kurang lagi. Kaman ghasaba thawban. Contoh, seperti seseorang dia merampas pakaian, fala bisahu dia pakai, so au naqasa bi ghairi lubs